Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Nazir Masjid, Imam tak ada. Tuan Bilal, Tuan Syiah, muslimin, muslimat dirahmati dan dikasihi oleh Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita menyambung kuliah bagi memahamkan kitab Bughyatul Tullab yang dikarang oleh Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan dengan pembacaan kita dapat kita mengutip ilmu dan meneruskan kebajikan Tuan Guru kita di alam akhirat. Pagi ini kita akan sambung masih lagi dalam perkara sunat wudu. Perkara sunat wudu di halaman 26, sambung pada ayat yang kemarin. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, anfa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fi daraini insyaallah. Dan setengah, maknanya sebahagian daripada perkara sunat wudu, dan setengah daripadanya mekanankan, yakni didahulukan membasuh sebelah kanan daripada kirinya pada segala anggota wudu. Dan demikian lagi pada tiap-tiap pekerjaan yang dikehendak takrim. Maksud takrim sini mulia. Benda agama yang diperintah oleh Allah, dia adalah mulia. Seperti mandi dan memakai kain dan memakai kaus dan khuf, mana pakai pakaian, baju, dan sirwal ataupun seluar, dan masuk ke masjid dan mengambil dan memberi. Ambil maksudnya orang beri sesuatu, kita ambil dengan tangan kanan, atau kita nak beri kepada orang, maka kita beri dengan tangan kanan. Bukan maksudnya kita nak sebut tentang wuduk saja pagi ni, kita nak sebut juga tentang adab dalam pergaulan dan lainnya. Dan kiri bagi lawannya. Jadi hak sunat dalam perkara takrim, kita mendahulukan yang kanan dan mendahulu yang kiri bagi lawannya. Lawan bagi perkara-perkara yang takrim. Ya, takrim ni maknanya dimuliakan. Seperti membuangkan ingus. Buang ingus nak kesat dengan tangan kiri. Ya, span ingus ambil tangan kiri. Ya,
Tu dia. Sapu, ambil sapu tangan, sapu dengan tangan kiri. Sebab ada orang dia tak tahu kiri kanan ni. Yang kita tengok lagak tu macam pandai, tapi bila tengok perbuatan dia tak nampak kiri ataukah kanan. Terima kasih. Dan istinja membasuh najis pada kubul dan dubur, dan masuk ke tandas, dan mengeluarkan baju, maksud nak tanggalkan baju, dan seluar, tanggal kaki kiri dulu, dan masuk ke pekan. Kita nak masuk ke pekan ni, ke pasar, atau kita nak masuk ke gedung-gedung beli belah, ya, masuk kaki kiri. Tapi biasa kita nak masuk tempat gini, kita kata lakah kanan, kita tak suka kiri, betul tak? Sebab situ banyak makanan, banyak belian. Tapi Islam suruh pergi masuk kaki kiri. Dia tengok pasar tempat yang banyak masalah, ya, banyak melalaikan dan lara, dapat temu dengan macam-macam perkara yang melekakan kita dari mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun gedung-gedung tu nampak mewah, masuk dengan kaki kiri. Dan tempat mengambil cukai, kita pergi ke LHDN, jangan lakah kanan, lakah kiri dulu. Tu dia. Minta maaf LHDN, ya. Dan keluar daripada masjid, keluar dari masjid dengan kaki kiri. Kerana bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia kasih mekanankan. Kerana Nabi itu dia kasih benda yang baik dan dia kanankan pada pekerjaan yang baik. Pada memakai kaus, pakaian, dan menyisir rambutnya. Sikat rambut, dia sikat belah kanan dulu. Ada orang dia ambil kiri dulu. Dia ada orang dia ambil kiri, tak, ambil kanan dulu. Dan bersuci, dan pada segala kelakuannya. Riwayat Syaikhan. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Dan riwayat Abu Daud daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya adalah tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kanan bagi bersuci dan makannya, dan adalah kirinya bagi khala. Khala benda yang bersunyi-sunyian, ya, seperti bermasuk tandas. Dan membasuh khalanya, kemaluan, ya, yang digunakan, tempat keluar najis dan sebagainya. Itu semua digunakan dengan tangan kiri. Dan barang yang ada daripada yang cemar-cemar. Kita nak ambil benda yang kotor, digunakan dengan tangan kiri. Kata pada Hasyiah Bujairimi, dimulakan kanan jika ada pekerjaannya syaraf. Maknanya syaraf sama dengan takrim tadi, mulia. Syaraf ni, sebab tu ada orang mulia dipanggil syarifah. Syarif, syarifah ni merupakan golongan orang yang dimuliakan, keturunan Nabi, lepas tu dipanggil syarifah. Lepas tu lelaki panggil syarif lah. Syarif kan orang putih, tu orang mulia lah tu, okey, pangkat syarif. Tu dia. Syaraf makna mulia atau tiada syaraf. Dan tiada istiqzar. Istiqzar ni tiada kotor. Benda tu taklah mulia tapi tidak kotor. Tu dia. Ya, benda yang orang kata tidak, yang
dibuat benda yang kotor. Ya, macam benda tu benda yang orang kata macam kita nak berkebun. Kebun ni nampak kerja kotor. Nampak kerja kotor tapi dia tak kotor. Kerja tanah, guna tanah. Kita guna tangan kanan kerana dia tidak ada situ apa istiqzar. Tidak kotor dari sudut najis. Kerana tanah itu suci. Beza dengan ingus. Ingus itu kotor. Zat ni pun kotor. Tetapi kata pada majmu', majmu' ni pun karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Barang yang ada daripada bab takrim, pada bab yang mulia, dimulai padanya dengan kanan. Semua kerja yang mulia buatlah dengan tangan kanan dulu, atau jihah yang kanan, baik kaki dan sebagainya. Bukan tangan saja, kita mulakan dengan yang kanan. Dan yang menyalahi dimula dengan kiri, maka adalah kalamnya ini menghukumkan bahawasanya barang yang bukan ada padanya syaraf dan bukan istiqzar dimula. Min tu perkataan tambah je tu, dimulai dengan kiri. Dan dengan dia berkata Syekh kami, khilaf bagi Syekh Ibn Hajar, dan kata pada Syarah Ramli, dan seperti jamban itu pada barang yang didahulukan kiri. Dan hamam, yang di tempat mandi, air panas dan buang air, dan pekan, dan segala tempat maksiat, dan daripada tempat tukang emas dan perak. Kemas perak pun kita nak masuk kedai tu masuk kaki kiri juga. Walaupun tempat tu emas mulia, nampak kan, tapi pada syarak dia adalah mata dunia. Macam masuk jamban juga masuk kedai emas. Begitu. Dan jikalau keluar daripada tempat mustaqzir, tempat kotor tadi, atau daripada tempat yang syaraf, maknanya kita dari nak masuk tempat syaraf ni mulia macam masjid, kita masuk kaki kanan, bila nak keluar berlawanan dengan kaki kiri. Atau katanya keluar daripada masjid masuk ke apa tu, ke adam masjid. Adam maknanya tiada. Maksudnya kita keluar daripada masjid nak masuk ke tempat yang bukan masjid. Tu dia. Kita keluar daripada masjid kaki kiri. Gitu. Jangan kita rasa kita nak keluar dari masjid ni, masjid kan tempat mulia, betul tak? Nak keluar ni. Jadi kita rasa nak keluar tu pun rasa macam hati kita kanan jugalah, begitu. Sebenarnya bila keluar daripada tempat suci, sunat daripada kita keluar itu menggunakan kaki kiri. Itu dia. Maka yang diiktibarkan dengan yang dimulai dengan dia pada yang terlebih wajahnya, dan tiada dinazarkan pada tafawut tu makna berbagai-bagai tempat masjid kurang dan lebih. Masjid, ada masjid yang status dia status yang tinggi mulia, ada status kurang walaupun masjid belaka kan, macam Masjidil Haram tu masjid yang level tinggi, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa, tapi bila nak keluar dengan kaki kiri, maknanya tak ada kategori masjid yang gini keluar kaki kanan, masjid gini keluar kaki kiri. Jadi nazar itu maksudnya tak ada pandangan ulama kata begini, mereka sepakat mengatakan masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Begitu. Intaha. Khilaf bagi yang disebut pada Hasyiah Mudabiri, sekira-kira katanya, dan tiada daripada mustaqzar itu pada barang yang zahir, pekan dan tempat qahwah, tetapi tempat qahwah syaraf.
Ini ada pula ulama kata masuk pekan bandar dan masuk kedai kopi itu mulia. Tu dia. Ni ada bala sikit. Ada bala sikit pandangan. Tadi kata tok guru kita masuk pekan bandar ni, masuk kedai apa semua kaki kiri. Kata Mudabiri kaki kanan. Kerana apa? Kerana kata dia tempat ataupun pekan itu atau tempat qahwah ni kopi, kedai kopi, warung kopi. Masuk kedai kopi itu syaraf katanya. Tu dia, mulia. Sebab kita nak masuk tempat makan dan minum. Maka didahulukan kanannya pada masuknya. Intah. Jadi kalau gitu, tengoklah rupa keadaan syaraf. Tengok tempat kedai. Kedai tu pattern dia macam mana. Kalau kedai kopi tapi dalam tu karaoke, pak kelak apa semua ada sekali. Faham tak? Masuk kaki kiri. Tapi kedai kopi ni tengok mulia. Mulia. Mentakzimkan orang yang masuk. Tak ada pula hiburan yang melalaikan. Tu dia. Saya tengok dalam satu video di Indonesia, saya rasa baru ni, dia atas meja tu dengan botol arak, dengan apa semua sekali, lepas tu dengan kugirang apa semua. Sebelum nak minum air, ada juga air kopi. Mereka pun baca doa. Ustaz seorang lempuk untuk baca doa. Macam-macam ragam manusia. Nak minum arak, baca doa dulu. Baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, katanya. Wahai Tuhan kami, berilah kami keselamatan di dunia, keselamatan dari akhirat, dan jauhkan kami daripada api neraka. Baca amin, ambil air, arak minum. Ni dia tempat maksiat. Masuk pun haram. Nak tikam nombor ekor, masuk kaki kanan. Kata petua, mudah nak menang nombor. Begitu. Jadi tempat yang buruk pada nazar, pandangan uruf, kata tempat itu buruk, kita masuk dengan kaki kiri. Tempat yang pada pandangan uruf yang elok, masuk dengan kaki kanan. Jadi di situ ada pertelingkahan dalam dua benda, betul masuk pekan, masuk pasar dan masuk ke kedai kopi. Itu dia. Sampai tahap tu kita bincang, Maka sunat mendahulukan kanan itu yang lain daripada membasuh dua tangannya. Pada pertama wuduknya, dua pipinya dan dua telinganya dan dua pihak kepala pada menyapu kepala. Maka segala perkara itu sunat disertakan membasuh kedua-duanya sekali. Itu dia. Kerana bahawasanya terlebih mudah baginya, bahkan orang yang mempunyai sebelah tangan seperti dijadikan dia sebelah tangan, maka sunat baginya mengkanankan sekaliannya, dan sekira-kira yang disunatkan menganan, maka makruh mengirikan. Okey. Masuk kepada dalam masalah mengambil wudu. Bila kita nak mengambil wudu, kita mula dengan tangan kanan. Tangan kanan dulu. Hatta sebab itulah dalam perkara-perkara sunat ni kita jangan cuai, kerana bila terlepas daripada yang kanan, maka kita hilang kelebihan sunat dia tu. Maksudnya kita pergi basuh tangan kiri dulu, lepas tu kita pergi basuh tangan kanan, maka hilang kelebihan pahala. Jadi sebab itu benda hak lepas bukan hak rukun bila walaupun kita basuh kiri, benda tu kita buat kiri dulu, kita kena buat yang kanan dahulu, tu rukun. Tetapi dalam perkara sunat, benda yang telah terlepas, maka lepaslah. Itu beza di antara benda yang sunat, perkara sunat dengan perkara yang wajib. Jadi kita basuh kedua tangan kita hingga pergelangan tangan ni, kita basuh pada yang kanan dulu. Air kena basuh kanan dulu berserta dengan membaca basmalah, barulah masuk ke tangan kiri. Sebab setengah daripada orang, dia tahu semua ni, tapi bila masa praktikal tu dia duduk cakap apa semua, dia tak ingat mana satu.
Tu dia. Masa dia ingat kanan ke kiri tadi, lalu dia tak tahu, maka bila dah dua-dua basuh, habis dah masa dia. Begitu. Teruskanlah, ya. Tapi yang lain kita jaga. Katanya, dan dua pipi kita ada dua, ada kanan, ada pipi kiri. Nak basuh pula, ambil tangan untuk membasuh muka. Kadang-kadang kita basuh tu serentak gitu kan. Betul tak? Ya, lebihkan sebelah kiri dahulu, barulah kita ke kanan. Maknanya tetap mendahulukan yang kanan. Tangan cepat ke kanan dulu, barulah kiri. Begitu, ya. Walaupun nak serentak pun lebihkan kanan juga. Okey. Dan dua telinganya. Kita sunat setelinga ni bukan masuk sebelah kanan, sebelah kiri. Kita buat sekali. Pun begitu, mendahulukan sikit yang kanan, yang kiri ni nampak ke belakang sedikit. Tu dia. Nak nampak kanan juga pada jihah, ya. Dan dua pihak kepala pun sunat, yang rukun kita sapu ni sunat. Kita buat basuh tangan kenji sikit, kita dua tangan ni bergerak ke belakang, kanan juga depan sikit daripada yang kiri. Walaupun dia buat tu dalam rupa sekali. Boleh faham maksud Tok Syekh kita ni? Okey. Dan segala perkara itu sunat disertakan membasuh keduanya sekali. Padahal sunat basuh tu kedua sekali. Patutnya tak timbul kiri kanan tak, sebab nak sekali. Gitu. Tapi dia kata memberatkan yang kanan itu lebih aula, walaupun basuhnya tu sekali. Okey. Dan lagi, kerana membasuhnya terlebih mudah baginya, bahkan orang yang mempunyai sebelah tangan seperti dijadikan sebelah tangan, maka sunat baginya mengkanankan sekaliannya. Okey. Hatta orang ni ada sebelah kanan. Kalau tangan tu tangan kanan, okeylah. Tapi kalau tangan kanan tak ada, tangan kiri ada, maka basuh juga jihah yang ada, untuk nak dapat kelebihan yang kanan. Kanan dia ada kat ni je, titik-titik daging sikit, ambil juga basuh sikit. Padahal tangan dah tak ada, tapi tangan kiri ada. Jangan mari terus dengan kiri, hak ni tak basuh. Sebab apa? Sebab ambil mulia yang kanan. Itu dia. Dan sekira-kira yang disunat menganan bagi makruh mengirikannya. Tapi kalau orang itu buat juga yang kiri, tinggalkan yang kanan, mana mendahulu, buat juga yang kanan tapi datang belah kiri dulu, maka hukum adalah makruh sahaja, taklah jadi haram, dia jadi makruh sahaja. Okey, habis bahagian membasuh kiri dan kanan. Saya tengok ada soalan pagi ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi siri kuliah kita dalam bab sunat wuduk ini pada siri yang akan datang pada minggu hadapan, insyaAllah. Soalan yang ada dikemukakan pagi ni, saya sampai di masjid bila sedang azan. Maknanya dia sampai tu tengah azan berkumandang. Okey. Selepas azan, apakah solat yang perlu saya dirikan? Okey. Tahiyatul masjid atau qabliyah? Okey, kita di masjid kita ni ada peraturan. Ada setengah masjid dia selepas azan dia iqamat terus. Saya tak mau sebutlah masjid mana sebab ada rakaman, saman pula masjid tu saya. Ada masjid setelah azan dia terus iqamah. Dia tak ada sunat-sunat qabliyah ni. Dia terus setelah azan kemudian iqamah terus. Begitu. Jadi masjid yang macam ni tak ada lah sembahyang sunat apa-apalah. Maksudnya walaupun hati kita nak sembahyang sunat, kerana dah diiqamah maka dapatkan saf jamaah.
Itulah yang perlu dilakukan. Tak perlulah sembahyang sunat tahiyatul masjid atau pergi sembahyang sunat lain sedangkan iqamah telah dilaungkan. Pada di azan tadi kita ikut ingatkan, pas azan boleh nak sembahyang sunat dulu, tapi rupanya selepas azan di iqamah terus. Begitu. Ini ada masjid saya pergi, ragam dia begitu. Orang situ dia tak boleh lama-lama. Dia tak tunggu. Tapi masjid seperti masjid kita ni, kita ada tempoh masa lebih kurang 10 minit atau 8 hingga 10 minit. Maksudnya kalau kita datang tu dalam ruang masa yang ada, mencukupkan masa. Kalau kita kata cukup masa aku nak sembahyang tahiyatul masjid, cukup, qabliyah pun cukup. Faham tak? Dengan bacaan yang sederhana, bolehlah buat dua-dua sebab kita mari tu tengah azan. Tapi kalau kita mari tu lepas azan dah, nak buat mana? Okey, bagi solat yang ada solat sunat qabliyah, utamakan solat sunat qabliyah, dia akan dapat secara automatik solat sunat tahiyatul masjid dengan syarat kita tak duduk dulu. Tak duduk dulu. Faham tak? Masa kita mari dengan azan tadi kita berdiri. Jangan duduk. Tu dia. Kecuali ada masyarakat tertentulah, kita sakit betih, sakit perut, itu lain keadaan, tak mampu nak berdiri lama, boleh kita duduk dalam qada atau boleh tahiyatul masjid. Tapi kita orang sihat molek, sunat kita berdiri menunggu azan habis dan kita sembahyang sunat tahiyatul masjid dan kita sembahyang sunat qabliyah. Kerana tempoh boleh kurang 8 minit hingga 10 minit. Masjid kita 10 kan Nazira. Okey, jadi puasa 10 minit boleh dua solat. Okey. Katakanlah kita mari ni azan dah selesai, kita hanya ada ruang satu saja solat, maka kalau solat itu ada solat sunat qabliyah dan dia pula muakkadah, maka utamakan solat sunat qabliyah yang muakkadah. Tu dia. Dia akan dapat secara automatik. Okey. Tetapi hari Jumaat, yang soalan tu jawab dah kan? Jawab dah. Mana nak buat apa dulu? Tengok kepada luas atau sempitnya masa yang kita ada. Kalau kita kata tak sempat nak buat tahiyatul masjid, maka kita pergi kepada solat sunat qabliyah yang ada muakkad dia tu. Solat sunat muakkadah. Okey, Yang kedua, pada hari Jumaat. Kita mari hari Jumaat, kita datang azan sedang berkumandang. Selepas tu biasanya orang solat sunat. Okey, kita nak buat mana? Okey, nak buat yang mana? Pun sama. Tapi kalau kita datang khatib tengah berkhutbah, jangan pergi buat qabliyah tu. Hanya solat sunat tahiyatul masjid sahaja. Okey, boleh faham kat situ? Jadi azan Jumaat ada dua. Satu masuk waktu zuhur, satu lagi azan Jumaat, iaitu bila khatib dah beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, khatib duduk sekejap, maka bila melaungkan azan. Azan ni azan Jumaat. Setengah masjid saya pergi di Terengganu, dia hanya azan sekali je. Azan zuhur tak ada, dia azan Jumaat tu je. Di Sembilan saya tak jumpa lagi, tapi di Terengganu Masjid Batu Enam, wallahu alam lah sekarang diteruskan tradisi ni atau tidak. Masjid Batu Enam, masjid ayah Toki Ustazah Hasma Arung tu, tu Masjid Batu Enam nama dia, Masjid Taqwa Batu Enam. Saya belajar kitab Beratul Tulab ni dengan atuk dia tu lah. Duk menadah kitab, umur saya belasan tahun masa tu. Jadi tuan-tuan, masjid ni dia hanya satu azan sahaja. Dululah, sekarang saya tak tahu, mungkin dua azan dah, takut orang lain dah tabir ni. Dulu Tok Guru buat satu azan saja. Maknanya azan tu bila lagi dia tak naik mimbar, tak ada azan. Tu dia. Orang duk tunggu semua. Orang mari Jumaat ni, orang tengok waktu masuk dah, orang pun sembahyang lah. Sembahyang tahiyatul masjid apa semua. Okey. Tu dia. Jadi
bila nak dengar azan, dengar suara dia dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, barulah dengar azan. Azan tu panggil azan Jumaat. Tu dia. Jadi bila kita dengar azan yang kedua tu, kita baru masuk masjid, nak buat apa? Tidak ada solat yang lain, tidak ada aktiviti lain melainkan hanya solat sunat tahiyatil masjid sahaja. Itulah saya rasa untuk penjelasan bagi soalan yang ada pagi-pagi ni, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kaum lelaki lah khususnya. Pada hari Jumaat kadang-kadang tu kita tak tentu kala ni kita pakai belasah saja. Begitu. Satu lagi saya tengok hari raya lah, hari raya. Sembahyang sebenarnya tidak ada sembahyang selepas pada waktu subuh hingga sembahyang hari raya, tak ada sembahyang lain dah. Faham tak? Hanya sembahyang hari raya. Tak ada sembahyang duha dulu, tak ada sembahyang macam-macam sembahyang lah sebenarnya. Sembahyang sunat hari raya. Sebab zaman Nabi SAW diarahkan untuk solat hari raya ni dibuat di padang-padang. Di padang, bukan di masjid macam sekarang ni. Tapi bila kita dah buat di masjid, tak ada satu solat lain melainkan hanya solat sunat tahiyatil masjid. Jangan duduk rajin sangatlah. Saya duduk tengok ada orang setengah tu tunggu nak sembahyang hari raya, dia macam-macam sembahyang, dia sembahyang dulu. Dia ni tak faham apa ke action pagi raya ni. Semangat pakai baju raya. Faham maksud dia? Begitu. Biar tahu. Jangan keliru kata. Kan? Hari raya kalau tak ada solat lain, tak ada solat selepas subuh melainkan solat apa? Solat yang awal sekali pada hari itu ialah solat sunat hari raya Aidil Fitri atau solat sunat hari raya Aidil Adha. Kecuali kita dah buat dekat masjid, hanya dibenarkan solat sunat tahiyatil masjid sahaja. Tak perlulah duha dulu. Ada orang ni dia tengok sempat duha lagi ni, isyraq dulu. Faham maksud dia? Pagi hari tu istimewa pada hari raya beri kepada tuan tanah dia, iaitu sembahyang sunat hari raya. Itu sajalah pagi ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma, ya Allah tambah bagi kami ilmu, warzuqna fahma, rezekikan kepada kami kefahaman, wa alhimna rusyda, ilhamkan kepada kami kecerdikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Aqul qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.